Misi utama kerja sosial sekolah adalah membantu pihak sekolah dalam menangani masalah sosial yang akan mengganggu proses pembelajaran dan akan menggugat kesejahteraan pelajar sama ada di sekolah maupun sekitaran luarnya. Pekerja sosial sekolah berperanan menyampaikan perkhidmatan kepada individu, keluarga, kumpulan, komuniti dan sistem yang berkaitan dengan perkembangan sekolah. Bagi mencapai misi tersebut, kewujudan pekerja sosial di sekolah adalah amat penting dan menjadi satu keperluan pada masa sekarang. Kepentingan wujudnya pekerja sosial di sekolah ini boleh dibahagikan kepada 3 kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah daripada aspek perundingan atau negotiator. Melalui konteks ini, pekerja sosial sekolah akan bertindak sebagai facilitator ataupun penunjuk cara kepada pihak pentadbiran sekolah. Pekerja sosial akan membantu sistem penyampaian perkhidmatan yang wujud di sekolah supaya lebih berkesan dan lebih baik. Pekerja sosial akan berperanan untuk merancang dan mengkoordinasi program untuk mewujudkan sebuah program yang sesuai dan akan dimanfaatkan oleh pelajar. Kepentingan yang kedua adalah pekerja sosial akan membantu dalam aspek pengurusan sumber. Pekerja sosial akan menjadi penghubung di antara pelajar, keluarga dan juga pihak sekolah untuk memastikan keberkesanan sesebuah sistem pendidikan itu. Pekerja sosial akan menjadi broker atau orang tengah untuk menghubungkan pihak pelajar bersama ibu bapa dan juga pihak sekolah. Pekerja sosial juga akan bertanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan yang akan diberikan bersesuaian dengan keperluan mereka. Dengan pengetahuan yang pekerja sosial ada, perkara ini akan menjadi kelebihan untuk menyalurkan sumber-sumber yang ada untuk membantu sekiranya wujud permasalahan di dalam diri pelajar tersebut. Perkara ini akan memberi satu suasana pelajaran yang baik dan tenang kepada pelajar. Seterusnya, pekerja sosial akan memainkan peranan sebagai pemangkit kepada sat-sat sistem yang ada di sekolah tersebut. Pekerja sosial sekolah akan merangsang pelbagai perkhidmatan yang wujud di peringkat komuniti atau sekolah itu sendiri. Aktiviti-aktiviti akan wujud di antara pelajar, ibu bapa dan juga pihak sekolah. Antara aktiviti yang akan mungkin wujud melalui pelbagai perkhidmatan yang wujud di komuniti tersebut seperti kempen anti dadah bersama pihak polis ataupun kempen tentang kesedaran HIV AIDS bersama pihak hospital. Perkara ini akan memberi satu bentuk kesedaran secara tidak langsung kepada diri pelajar. Isu yang dipilih adalah isu kehamilan luar nikah dalam kumpulan sasar pelajar sekolah. Kehamilan luar nikah ini terjadi dalam kalangan remaja yang mengadakan hubungan seks tanpa ikatan yang sah. Masalah ini mendatangkan pelbagai kesan buruk, terutamanya kepada diri pelajar itu sendiri dan juga membawa kesan buruk terhadap ibu bapa, keluarga dan juga masyarakat. Pelajar yang terlibat dalam kes kehamilan luar nikah akan berasa tertekan dan akan menghadapi kemurungan kerana mereka belum bersedia untuk menghadapi cabaran dunia luar dan juga stigma masyarakat. Menurut kes kehamilan luar nikah yang dilaporkan, Suhana yang merupakan pelajar tingkatan 4 yang berusia 14 tahun telah terjebak dalam pergaulan sosial sehingga menyebabkan dia hamil luar nikah. Suhana terlibat dalam pergaulan sosial disebabkan oleh ibu bapanya yang terlampau mengawal ketat pergaulan sehingga menyebabkan dia tertekan dan Suhana mencari jalan penyelesaian dengan menjalankan hubungan percintaan bersama teman lelakinya kerana dia memerlukan seseorang untuk meluahkan perasaan. Pada awalnya Suhana dikatakan sering menghabiskan masa bersama teman-temannya dengan melepak dan juga dia sering ponting sekolah bagi menghilangkan rasa tekanan yang dihadapi. Suhana merasakan dirinya tidak boleh menikmati zaman remajanya akibat daripada perbuatan ibu bapanya. Masalah ini juga mula timbul apabila teman lelaki Suhana memberikan segala kasih sayang dan juga perhatian yang diperlukan olehnya menyebabkan dia terlanjur mengadakan hubungan seks sehingga menyebabkan dia hamil. Ibu bapanya yang beranggapan dengan memberikan wang sudah cukup untuk Suhana. Oleh itu, pekerja sosial sekolah diperlukan bagi membantu kumpulan sasar. Oleh itu, pekerja sosial sekolah diperlukan bagi meningkatkan kefungsian sosial pelajar. Masalah hamil luar nikah bukanlah satu isu yang kecil apabila dikaitkan dengan pelajar sekolah. Oleh itu, dengan adanya perkhidmatan dan juga bantuan yang ditawarkan oleh pekerja sosial sekolah dapat membantu pihak sekolah dalam menangani masalah sosial pelajar. Menurut kes Suhana ini, apabila seorang pelajar yang terlibat dalam kes kehamilan luar nikah dan dia tidak menerima sesi intervensi daripada pekerja sosial sekolah, ianya akan meletakkan diri pelajar tersebut dalam keadaan yang lebih parah kerana mereka tidak dapat memikirkan jalan penyelesaian yang sebaiknya. Oleh itu, dengan bantuan pekerja sosial sekolah ini dapat mengembalikan kesejahteraan hidup
Menurut kes Suhana juga, apabila dia tidak menerima sesi intervensi yang dijalankan oleh pekerja sosial sekolah, dia akan meletakkan dirinya dalam keadaan yang lebih tertekan kerana pada usia yang sangat muda dia telah mengandung dan menyebabkan dia terus hidup dalam keadaan gelisah. Ini akan menyebabkan pelajar tersebut mengalami gangguan emosi, mengalami tekanan perasaan, mengalami masalah mental, tidak bersedia untuk menghadapi dunia luar, dan lebih parah jika pelajar tersebut tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya dan berisiko untuk mereka membunuh diri. Dalam kes Suhana ini, dia akan berisiko tinggi untuk mengalami kemurungan yang teruk kerana dia akan merasa tertekan kerana belum bersedia untuk menghadapi cabaran dunia luar, lebih-lebih lagi untuk menghadapi stigma masyarakat yang memandang serong terhadap dirinya. Ianya akan membawa kepada kekurangan harga diri. Dengan keadaan yang sangat buntu, boleh membuatkan Suhana untuk bertindak lebih agresif, iaitu mendorong kepada berlakunya masalah pengguguran bayi. Kaedah intervensi yang kami pilih adalah intervensi secara individu. Intervensi secara individu ini adalah perkhidmatan secara langsung atau perkhidmatan secara terus daripada pekerja sosial sekolah kepada Suhana, iaitu klien yang terlibat dalam kes kehamilan luar nikah. Berdasarkan kes klien, strategi yang kami punyai ialah penetapan matlamat, objektif dan tujuan. Di sini kita dapat lihat bahawa Suhana ada menyatakan yang dirinya menginginkan keputusan yang cemerlang sepanjang menduduki peperiksaan dan juga apabila sudah tamat persekolahan, dia ingin satu pekerjaan yang menjamin masa depan dirinya. Di sini kita dapat lihat bahawa klien telah menetapkan bahawa dengan adanya keputusan yang cemerlang serta pekerjaan yang bagus akan membuatkan dirinya dipandang tinggi serta tidak membuatkan dirinya dipandang hina walaupun dengan kandungan yang semakin besar. Okey, yang kedua ialah intervensi secara individu ini membuatkan kesejahteraan hidup Suhana semakin meningkat, yakni walaupun umurnya masih bawah 18 tahun, apabila intervensi secara individu ini dilaksanakan, ia membuatkan bahawa keyakinan diri Suhana untuk berinteraksi bersama kawan-kawan atau pihak keluarga dan sebagainya semakin meningkat dan ia berani untuk mengutarakan apa yang dirasa serta pendapat dirinya dipandang walaupun dengan kandungannya, dia masih lagi mempunyai keyakinan diri untuk berinteraksi dengan orang dan juga membuatkan kefungsian sosial sebagai seorang anak juga mula terjalin. Okey, dalam kes Suhana juga kami memilih model klinikal tradisional. Model klinikal tradisional ini dia menjurus kepada intervensi yang secara terus dilakukan antara pekerja sosial sekolah dan juga klien, di mana data-data yang dipunyai oleh pekerja sosial sekolah hanyalah berdasarkan yang diberi daripada pihak sekolah, iaitu pihak sekolah tidak akan mencampur tangan mengenai kes Suhana, tetapi pekerja sosial sekolah akan menerapkan elemen etika, elemen kemahiran, peranan untuk mendapatkan satu maklumat yang baru mengenai faktor utama tercetusnya permasalahan keluarga Suhana. Di sini kita dapat lihat bahawa model klinikal tradisional ini ia menjurus kepada permasalahan secara individu yang melibatkan peranan pekerja sosial sekolah mempunyai plan tindakan membantu klien mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Aspek kaedah intervensi yang menjurus kepada sesi intervensi secara individu, ia mempunyai 5 tahap, iaitu tahap pembentukan hubungan, proses penentuan situasi, sesi intervensi, tahap penilaian dan tahap penamatan. Kelima-lima tahap ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang pekerja sosial sekolah dalam menangani kes klien. Okey, berdasarkan kes yang kami terima, proses penyelesaian masalah yang menjurus kepada intervensi berbentuk secara individu pada tahap pembentukan hubungan, ia menjelaskan kepada seseorang pekerja sosial sekolah mengaplikasikan dua elemen nilai, iaitu nilai penerimaan dan nilai tidak menghukum, di mana kedua elemen nilai ini ia menjurus kepada bagaimana penerimaan seseorang pekerja sosial terhadap kliennya. Di sini kita dapat lihat bahawa pekerja sosial sekolah telah menyambut baik kedatangan klien walaupun dengan keadaan klien membawa kandungan. Yang kedua pula menjurus kepada penentuan situasi, di mana penentuan situasi ini pula ia bergantung kepada matlamat, keinginan dan pencapaian gol yang diingini oleh Suhana, di mana Suhana telah menetapkan bahawa dia inginkan satu kehidupan yang lebih baik. Maka
proses intervensi serta mendapatkan maklumat mengenai keinginan suhana dalam mencapai matlamatnya akan berfokus kepada satu persatu merungkai punca utama permasalahan itu. Yang ketiga pula, kita melihat kepada sesi intervensi yang menjurus kepada aspek kekuatan dan kelemahan suhana. Aspek kekuatan dan kelemahan suhana ini adalah faktor pendorong kejayaan sesi intervensi, di mana faktor kekuatan pula akan memainkan peranan sebagai keyakinan dan kefungsian sosial suhana sebagai seorang pelajar atau anak dalam mencapai kesejahteraan hidupnya dan juga melakukan perubahan yang diingini. Yang keempat pula, tahap penilaian yang dilihat daripada aspek aktiviti yang dilakukan antara pekerja sosial sekolah dan juga klien. Di sini kita dapat lihat bahawa adanya aspek penilaian melalui aktiviti ini, kita akan melihat kepada bagaimana perjalanan sesi intervensi itu akan menjurus kepada positif atau negatif. Ia bergantung kepada perubahan suhana dalam melakukan aktiviti itu yang menunjukkan bahawa dirinya benar-benar ingin melakukan perubahan. Yang kelima pula ialah proses penamatan. Proses penamatan ini adalah menjurus kepada seseorang diri klien. Ia telah meningkat daripada sudut negatif kepada sudut positif, di mana dalam kes ini ia menjurus kepada peranan suhana yang telah terlibat dalam kes kahwinan luar nikah melakukan peningkatan sosial dan juga keyakinan diri yang tinggi untuk berhadapan sama ada dalam keluarga atau di persekitaran sekolah yang membuatkan dirinya mempunyai keyakinan yang tinggi. Di sini kita dapat lihat bahawa peranan pekerja sosial sekolah merupakan sebagai enabler. Enabler ini adalah satu peranan yang menjurus kepada pekerja sosial sekolah mempunyai satu peranan dalam meningkatkan aspek sasiah diri, rohani seseorang klien, di mana walaupun pekerja sosial sekolah ini hanyalah memainkan peranan di sekolah, tetapi ia merupakan satu tanggungjawab yang besar untuk membentuk semula kefungsian sosial dan kepeningkatan terhadap sesuatu perkara yang dilakukan oleh pelajar. Di sini kita dapat melihat bahawa walaupun peranan pekerja sosial ini satu benda yang kecil, tetapi ia mampu membuatkan tingkah laku dari aspek negatif berubah kepada tingkah laku positif. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kelemahan dan kekuatan yang terdapat ketika sesi intervensi ini dijalankan. Kekuatan sesi intervensi ini ialah peranan pekerja sosial itu sendiri, yang mana sesi ini dijalankan secara individu terhadap klien. Jadi, dapat kita lihat bahawa pekerja sosial memainkan peranan dengan baik dalam membantu meningkatkan kefungsian sosial pelajar tersebut, iaitu suhana. Namun, kelemahan ialah apabila kita tahu bahawa suhana seorang remaja yang baru berusia 16 tahun, iaitu tingkatan 4. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa dalam fasa umur begini, suhana sebenarnya lebih memerlukan keadaan kumpulan yang menyokong dia. Jadi kaedah sesi intervensi secara berkumpulan adalah lebih sesuai untuk meningkatkan kefungsian sosial suhana, yang mana ia akan melibatkan kepada 4 peringkat, iaitu peringkat pertama ialah peringkat praperancangan, yang mana pekerja sosial akan merancang dan mengenal dahulu klien. Yang kedua ialah peringkat permulaan, iaitu untuk mengkaji objektif dan matlamat klien. Kemudian di peringkat penyelesaian masalah, iaitu peringkat pertengahan, dan akhir sekali ialah proses penamatan. Jadi proses-proses ini akan membantu pekerja sosial dalam menyelesaikan masalah suhana bersama ahli kumpulan yang lain, kerana suhana akan berasa lebih selesa dengan adanya ahli-ahli kumpulan yang terlibat dengan masalah yang sama dengan suhana. Jadi jelas di sini bahawa kaedah kerja kumpulan adalah lebih sesuai berbanding dengan kaedah kerja secara individu. Berdasarkan kes yang berlaku ke atas suhana ini, pekerja sosial dapat melihat bahawa strategi yang telah digunakan di dalam intervensi ini berkesan dan berjaya membantu suhana. Bentuk intervensi secara individu berjaya membentuk semula kefungsian sosial suhana daripada dasar. Pada mulanya, kita dapat melihat suhana tidak mahu memberikan kerjasama, dan perkara ini dapat dilihat melalui bentuk postur bajan yang ditunjuknya. Perkara ini dibalas dengan pembentukan hubungan yang baik dilakukan oleh pekerja sosial. Pembentukan hubungan ini penting supaya matlamat dan objektif intervensi dapat dijalankan. Sesi penentuan situasi dan intervensi menjurus untuk pekerja sosial melihat faktor utama yang mendorong kepada masalah yang berlaku. Sikap keluarga suhana yang mementingkan kerjaya dan bertindak mengawal kehidupan menyebabkan suhana memberontak.
Di sini dapat dilihat aspek pengetahuan dan juga perkembangan suhana terhadap peranan anak dan juga pelajar terjejas kerana kegagalan keluarganya menjalankan tugas sebagai ejen sosialisasi keluarga mereka. Aspek penilaian dan penamatan pekerja sosial dapat dilihat melalui keinginan yang ditunjukkan oleh pihak klien untuk mendapat masa depan yang cerah bersama dengan kandungan di dalam perutnya. Intervensi ini boleh digunakan dalam menangani masalah yang berbentuk isu kekeluargaan. Peranan setiap ahli keluarga akan dirungkai melalui fokus permasalahan sekitaran dan juga kekuatan dan kelemahan pihak klien. Pengumpulan maklumat akan dilakukan tidak berdasarkan fakta saja, namun agar tidak mempunyai kekeliruan yang akan menjejaskan intervensi. Reaksi positif yang ditunjukkan suhana di peringkat akhir intervensi menunjukkan bahawa suhana mempunyai fikiran yang baru untuk mengubah masa depan dan akan dikaji oleh pekerja sosial untuk menangani kes yang lain. Kes suhana adalah bentuk intervensi yang akan digunakan sebagai pengetahuan dan juga penambahan pengalaman dalam menangani kes yang melibatkan tingkah laku devian seorang pelajar.